Kerajaan komited sempurnakan pelaksanaan Pelan Pemulihan Felda. BNM kekalkan unjuran pertumbuhan KDNK. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam utama 1 tengah hari. Kerajaan Perpaduan komited menyempurnakan pelaksanaan Pelan Pemulihan Felda termasuk pelupusan hutang peneroka. Kenyataan Kementerian Kewangan maklumkan jaminan kerajaan sehingga RM9.9 bilion telah diluluskan bagi Felda menerbitkan sukuk. Bermula tahun ini sehingga 1 bilion setahun diperuntukkan bagi membolehkan penembusan semula sukuk Felda yang antara lain membiayai hapus kira hutang peneroka. Peruntukan itu telah pun mula disalurkan, bukan sekadar diumumkan. Dalam pari itu, pengumuman beberapa inisiatif dan insentif bagi meningkatkan kualiti hidup warga Felda amat dialu-alukan warga peneroka. Peneroka Felda Batu Lapan Changlun, Datuk Syamsuddin Ahmad melahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan memelihara kebajikan peneroka. Beliau yang juga pengerusi Koperasi Felda berkenaan berkata, inisiatif dan insentif yang diumumkan adalah keputusan tepat. Ia merupakan berita gembira yang ditunggu-tunggu. Jadi Alhamdulillah Yang Amat Berhormat telah umumkan bahawa 80% hutang yang ditanggung oleh peneroka telah pun dihapuskan. Yang mana kami ni dah lama menunggulah masuk anak-anak peneroka kami generasi kedua. Yang mana ibu bapa kami ni daripada dulu sampai sekarang menanggung hutang tersebut, dan Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Kuala Kedah Datuk Ahmad Kasim berpendapat warga Felda seharusnya mensyukuri nikmat yang dapat meringankan beban mereka. Dan ini adalah satu rahmat, satu keuntungan, suatu keadaan dan satu ketika yang cukup meringankan mereka dan cukup memberikan kesan yang cukup baik kepada mereka dan rakyat. Jadi inilah antara inisiatif yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan yang bertanggungjawab memastikan bahawa kesejahteraan masyarakat Felda diutamakan di dalam pentadbiran beliau. Turut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini ialah sumbangan kesihatan rahmah dan pembinaan pusat hemodialisis. Setiap maklum balas yang diterima tentang operasi haji Lembaga Tabung Haji TH di Tanah Suci musim ini diberi perhatian dan diambil perhatian. Ini termasuk isu berkaitan kemudahan di Mina. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, TH akan mengadakan mesyuarat pasca nilai bersama pelbagai kementerian dan agensi penyedia perkhidmatan haji di Arab Saudi. Maklum balas yang saya terima ni sama ada saya terima melalui WhatsApp ataupun yang saya terima melalui email, dan juga yang interaksi saya dengan jemaah haji semasa di Arafah selepas daripada Mina di Muzdalifah. So jadi maknanya yang ni maklum balas yang saya terima dan terus saya berikan kepada Tuan Syed Hamada, CEO Tabung Haji, untuk mengambil tindakan dalam postmortem yang bakal mereka hadirkan ini untuk mengambil kira. Dan maklum balas ini penting sebab maklum balas ni kita terima daripada lapangan sendiri. Maknanya mereka ni immediately lepas dah tahu apa kejadian terus bagi poin-poin penting tadilah untuk kita tambah baik. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas menyambut kepulangan 350 jemaah haji Malaysia yang tiba di KLIA. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dijadual mengadakan lawatan kerja sehari ke Selangor hari ini. Lawatan dimulakan dengan sesi libat urus bersama pegawai lapangan Jabatan Penerangan Negeri Selangor di sekitar kawasan Banting. Fahmi kemudiannya menghadiri program Hari Bersama Komuniti Pusat Ekonomi Digital di Pedi Kancung Darat Dewan Orang Ramai Simpang Bengkok, Kancung Darat Banting. Dalam program itu, beliau menyerahkan kad SIM pakej perpaduan kepada golongan sasar dan melawat tapak pameran usahawan PD. Jadual lawatan kerja diakhiri dengan program Kita Madani peringkat negeri Selangor yang akan diadakan di Dewan Orang Ramai Kampung Bukit Canggang, Banting pada 2.30 petang. Ibu bapa dan rakan-rakan sekolah diminta melaporkan kejadian buli kepada pihak sekolah atau polis.
Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontijen Melaka, ACP Fu Chet Seng berkata, tindakan itu sedikit sebanyak membantu menyelamatkan mangsa buli. Laporan boleh dibuat secara langsung melalui aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP PDRM atau melalui portal aduan buli yang disediakan Kementerian Pendidikan. Dan satu lagi, kita ada peti maklumat di pihak sekolah. So jadi kepada rakan-rakan yang dapati bahawa ada kawan yang dianiaya ataupun dibuli, sila tulis maklumat tersebut dan letakkan di peti. Kita tak dapat bantu secara terus ataupun langsung pun, setidak-tidaknya kita bantu secara tidak langsung, iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak polis atau pihak-pihak yang berkenan, termasuk guru kaunseling atau siapa yang kita rasa selesa, tapi maklumat itu sampai supaya tindakan intervensi, tindakan menyelamat dapat dilaksanakan dengan segera. ACP Fu menyatakannya dalam segmen Cerita Pagi program Selamat Pagi Malaysia di Alu Gajah Melaka. Bekas pengerusi dan pengasas bersama AirAsia Berhad Datuk Pahamin Rajab meninggal dunia akibat serangan jantung di London, United Kingdom malam tadi. Berita itu dikongsikan menantunya yang juga pelakon Azhar Sulaiman menerusi hantaran video di Instagram. Menurut Azhar, Allahyarham mengalami serangan jantung ketika dalam perjalanan menghadiri majlis pengijazahan anaknya di London. Datuk Pahamin, 77 tahun, pernah menyandang jawatan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dari 1998 hingga 2001. Allahyarham juga berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dari 1974 hingga 1998. Berita seterusnya. Bank Negara Malaysia mengekalkan unjurannya untuk pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini pada kadar 4% hingga 5%. Gubernur BNM Dato' Abdul Rashid Ghafur berkata permintaan dalam negeri kekal berdaya tahan dan pasaran kerja yang semakin baik menyokong perbelanjaan pengguna. Sektor pelancongan yang sedang pulih dengan baik dijangka terus berkembang. Projek infrastruktur berbilang tahun juga terus memacu kegiatan ekonomi. Gambaran lebih jelas mengenai prestasi separuh pertama tahun 2023 akan diketahui dalam beberapa minggu lagi. Britain akan mengumumkan pendekatan baharu bagi memacu pertumbuhan sektor kewangan dalam jangka panjang. Matlamatnya menjadikan United Kingdom hub kewangan paling inovatif dan kompetitif di dunia. Setiausaha Perbendaharaan Jeremy Hunt bakal membentangkan rancangan yang membolehkan sektor perkhidmatan kewangan meningkatkan pulangan kepada pesara, meningkatkan hasil pelabur serta menyediakan modal untuk perniagaan. Washington dan Beijing mungkin mempunyai perselisihan ketara yang memerlukan komunikasi secara langsung. Namun dua kuasa ekonomi dunia itu mempunyai kewajipan untuk menguruskan hubungan secara bertanggungjawab serta mencari jalan untuk hidup bersama dan berkongsi kemakmuran global. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Janet Yellen pada akhir lawatan 4 hari ke China. Sementara itu, Yellen berkata Washington akan meneruskan tindakan yang disasarkan bagi melindungi kepentingan negara. Langkah itu bagaimanapun bukan bertujuan mendapat kelebihan ekonomi. Beliau turut menekankan pentingnya perbincangan di peringkat tertinggi mengenai kunjungannya ke China yang menyifatkan ia sebagai langkah kehadapan dalam usaha meletakkan hubungan dua negara di landasan yang lebih pasti. Sukan susulan pengumuman penjaga gol Manchester United David De Gea meninggalkan The Red Devils. Pengalilinya Erik ten Hag mengucapkan terima kasih kepada De Gea atas khidmat dan persembahannya sejak menyertai pasukan itu. Jelas ten Hag, setiap pemain memerlukan kualiti dan perwatakan yang hebat walaupun bermain satu perlawanan untuk Manchester United. Dan De Gea melakukannya 545 kali dalam tempoh 12 tahun. Ia satu pencapaian istimewa, lebih-lebih lagi sebagai penjaga gol. Terdahulu, De Gea umum meninggalkan pasukan selepas 12 tahun berkhidmat. Menerusi laman sosial miliknya, De Gea berkata ia adalah masa yang sesuai baginya untuk menyahut cabaran baharu. Dia menangi anugerah sarung tangan emas Liga Perdana Inggeris musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan komited sempurnakan pelaksanaan Pelan Pemulihan Felda. BNM kekalkan unjuran pertumbuhan KDNK.
Program Madani Afiat sedang berlangsung di Dewan Rakyat Batu Cape Selangor. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik disediakan. Kehadiran orang ramai dialu-alukan. Sekian berita yang disunting oleh Bakhtiar Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.